Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua di luar sana. Untuk kali ini kita lihat cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran. Dan ayat pilihan kita kali ini yaitu sambungan daripada pelajaran kita yang lalu, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 hingga 29 hari ini, insyaAllah. Jadi kita sudah sampai kepada halaman 5. Kalau sahabat-sahabat nak buka Al-Quran, silakan ke Al-Quran. Dan kalau boleh, bila sahabat-sahabat nak menggunakan Al-Quran, saya mencadangkan, mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan bawah, gunalah Al-Quran Rasam Usmani. Kerana perkongsian tajwid dan tips-tips yang saya berikan adalah berkaitan dengan Rasam Usmani, bagaimana ia ditulis, barisnya, sukunnya, dan pelbagai lagi tanda-tanda yang datang itu di dalam Al-Quran Rasam Usmani. Baik, bagi yang pertama kali bersama dengan kita, saya perkenalkan, saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda, yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini, kalau ada sahabat-sahabat yang nak mempelajari Al-Quran secara bersemuka dengan kami, boleh hubungi kami, insya-Allah. Dan jika nak belajar Al-Quran melalui atas talian, disebabkan ada perkara-perkara yang tertentu, mungkin sebab jauh ataupun sebab kesentukan masa dan sebagainya, boleh layari www.cepatquran.com, insya-Allah, untuk mengetahui lanjut dan bagaimana untuk mendaftar. Tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan terus masuk pada bacaan isti'azah. Tapi sebelum itu, pengerasnya seperti biasa, iaitu tekan button share. Jadi saya harap sebelum kita mulakan, sahabat-sahabat dapat memanjangkan ilmu ini, kita tekan button share dulu, dan insya-Allah supaya saya lebih bersemangat. Pengeras yang kedua dan ketiganya iaitu berikan saya heart dan juga thumbs up, insya-Allah. Dan diharapnya sebentar lagi ada perkara-perkara penting, ada poin-poin penting yang saya sampaikan. Sahabat-sahabat dapat menulis di ruangan komen, insya-Allah, bukan saja sebagai rujukan kita, tetapi rujukan ahli keluarga dan kawan-kawan kita yang juga insya-Allah akan mendapat manfaat daripada perkongsian ini, harapnya. Baik, kita terus masuk pada bacaan isti'azah seperti biasa. Di awal ayat, bukan di awal surah. Kalau di awal surah kita baca basmalah. Kalau di awal ayat atau di pertengahan surah, memadai dengan kita membaca isti'azah. Jadi saya mulakan dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A dengan au itu biar beza. Jangan au ataupun au. Yang pertama a, yang kedua ain. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'udzu, zu di hujung lidah, keluar di antara dua gi. Zi, zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, insya-Allah kita terus masuk ayat yang pertama. Maaf, bukan ayat yang pertama, ayat yang ke-25. Surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzi, syiril, jangan syiril. Ramai orang baca wa basyiril itu. Ra baris bawah bunyi ri, bila bertemu lam jadi ril, jangan baca ril. Baca ril. Wa basyiril ladzi, zi di hujung lidah. Na amanu wa amilus huruf sad, liha, ha pedas di situ. Tian, di situ hukumnya wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Nalahum, hum, jangan baca hum tetapi hum,
Ha berdepan bunyi hu. Bila berdatang mim yang bertanda mati bunyi hum, jangan bunyi hum. Ramai orang baca annalahum, bukan lahum tapi lahum. Kemudian terus masuk. Jangan hum itu jangan dipanjangkan. Di situ hukum izhar syafawi. Di situ nun sabdu. Sekali lagi mungkin ada sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, yang selalu bersama, selalulah saya pesan. Yang baru bersama dengan kita, sekali lagi saya pesankan, jika ada sahabat-sahabat berjumpa dengan nun ataupun mim bersabdu, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Hukumnya wajibul ghunnah. Jannatin, ikhfa di situ 2 harakat. Jangan baca jannatin tajri, salah. Dia kena jannatin, ikhfa di situ. Kemudian taj ada khalkhalah, ri di situ menjadi nipis. Di situ hukum ikhfa. Jangan bunyi min, salah. Kerana mim baris bawah bertemu nun memang asalnya bunyi min, tapi bila datang ta jadi ikhfa, jadi bunyi min 2 harakat. Tah, ha pedas di situ. Tihal anhar, dan ra di situ menjadi tebal. Boleh? Insya-Allah sahabat-sahabat dengar dan ikut bersama-sama. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Baik, ada yang kata, Ustaz, saya tak sampai Ustaz nafasnya, macam mana nak buat? Baik, kita cuba. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Jadi waqaf di situ. Kalau tak sampai, waqaf di situ. Kemudian ambil balik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi boleh kita baca dengan qit'ah begitu ya. Yang penting waqafnya biar betul dan ibtidak balik, ambil balik itu biar betul. Tapi kalau boleh baca dalam satu nafas itu lebih baik. Baik, macam mana Ustaz kalau ayat yang panjang? Ayat yang panjang tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Jangan kita terus baca begitu. Tarik nafas dulu. Tarik dengan hidung, keadaan mulut tertutup. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Jadi kita bacakan dengan satu nafas kalau boleh. Kalau tidak, waqaf seperti mana yang saya kongsikan tadi. Baik, kita lihat seterusnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Baik, perhatikan. Kullama, ma jangan kullama, jangan baca ma tapi ma begitu, 2 harakat. Ruziqu minha, ha besar di situ, min ikhfa di situ 2 harakat. Sama sa di hujung lidah. Samaratir di situ idgham bila gunnah. Asalnya samaratin. Ta tanwin 2 di bawah bunyi tin, tapi bila datang ra idgham bila gunnah. Samaratir masuk terus tanpa dengung. Rizqan di situ waqaf qabih, ada lam alif itu, jangan berhenti. Itu sambung, kita berhenti. Rizqan terus masuk. Baca qaf tanwin 2 di atas, asalnya bunyi qan, tapi bila datang qaf jadi hukum ikhfa, jadi qan. Jadi ikhfa kita naikkan sedikit sebab qaf sifatnya isti'la. Kemudian
qalu hadzal dza di hujung lidah sekali lagi, ladzi di hujung lidah sekali lagi, ruziqa ada pantulan di situ, qalqalah, ruziqa, jangan ruziq, jangan pantulkan dan pepeskan mulut, tapi pantulan itu bila kita nak melepaskan genggaman huruf tersebut, kita bulatkan mulut. Ruziqa gitu. Na 2 harakat, min ikhfa lagi 2 harakat. Kemudian qabl, ba bertanda mati dan lam dimatikan kerana waqaf. Jadi ada 2 mati situ. Pertama mati asli ba, kemudian mati mendatang lam. Qabl, lalu ba dulu, ba ab di bibir, qabl, qabl. Last kali baru pergi ke makhraj lam, jangan qabl, tak betul. Qabl, dia pergi ba dulu, lalu ba dulu, qaf beratas, lalu ba, kemudian baru pergi ke makhraj lam. Baik, insyaAllah sekali lagi dengarkan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Baik, insyaAllah kita lihat ayat seterusnya. Dia masih ayat yang sama, ayat 25. Tapi ayat ini panjang, jadi kita pendek-pendekkan. Wa utubihi 2 harakat. Mutasyabiha, asalnya mutasyabihan, ma'iwat di situ. Tapi bila kita waqaf menjadi ha, kadar panjang 2 harakat. Kemudian ada waqaf sili, ada sad lam ya di situ. Yang kecil itu afdal diteruskan. Kalau boleh terus lebih baik. Kalau terus dia akan jadi idgham bi gunnah nanti. Kalau waqaf jadi mutasyabiha. Contohnya saya baca wa utubihi mutasyabiha. Kalau saya waqaf, kalau saya sambung wa utubihi mutasyabiha, dia masuk dengan dengung, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Mutasyabihan wa lahum fiha, bunyi saja hum, izhar syafawi, terus masuk fiha. Di situ mak jaiz munfasal dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Fiha azwajum, di situ hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Mutahharah, kalau saya waqaf di situ. Kalau saya sambung dia tak jadi mutahharah dah. Bila waqaf saja ta marbutah, ta simpul bertukar menjadi ha. Tapi kalau sambung ta marbutah itu dia baris tanwin. Dia terus masuk kepada waw. Mutahharatu wa hum. Baik, kita cuba cek apa sistemnya ni. Faham? Cuba tengok dia di maaf sahabat-sahabat, ada tiba-tiba ada bunyi. Okey. Maaf, ada sikit gangguan tadi. Tiba-tiba ada call masuk. Kita bersiaran langsung, jadi kita guna melalui komputer. Ada orang call melalui Facebook call, dia tiba-tiba ada bunyi tu. Maafkan. Baik, sekali lagi kita bacakan. Wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah. Itu kalau saya waqaf di situ. Kemudian saya terus ambil wa hum fiha khalidun. Baik. Sekarang saya baca qit'ah. Saya berhenti di mutasyabiha, saya berhenti di mutahharah. Ya. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Baik,
Kalau saya sambungkan, wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Baik, itu kalau saya bacakan dalam satu lafaz. Mengikut kemampuan sahabat-sahabat lah. Kalau mampu baca satu panjang, mungkin ada boleh tulis di ruangan komen. Siapa yang mungkin boleh habiskan satu nafas, siapa yang tak boleh dan sebagainya. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita akan buat perkongsian bagaimana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pernafasan. InsyaAllah. Ya. Boleh tulis di ruangan komen. Baik, sekiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan like dulu dengan heart, insya-Allah, supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat. Berikan like dan juga heart, insya-Allah. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Di situ jangan lupa dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Nun sabdu, mim sabdu saya selalu pesan, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Innallaha la, lafzul jalalah 2 harakat, jangan lupa. Jangan baca innallaha la, tak betul. Dia kena baca pertama di situ 2 harakat, kemudian nallah di situ 2 harakat. Ramai kadang orang tersilap di situ. Kerana apa? Dia tak cukup panjangkan. Ingat, kita baca Al-Quran ini adalah satu bentuk persembahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persembahkanlah sesuatu yang terbaik semampu mungkin yang kita lakukan. Jangan mengejar kuantiti bacaan itu. Jangan mengejar berapa ayat kita boleh baca, berapa juzuk kita boleh khatam. Tapi berilah kualiti bacaan itu. Persembahkanlah kualiti bacaan yang terbaik kepada Allah. Bayangkan kita menyembahkan sesuatu kepada Allah. Berikanlah persembahan itu dalam satu persembahan yang terbaik. Satu persembahan yang terbaik. Sama juga seperti kita melakukan solat. Bila kita baca Al-Quran ini, selain daripada tujuannya ayat itu untuk kita fahami dan kita amalkan, satu sudut lagi ialah kita mempersembahkan ia kepada Allah. Kita bukan baca Al-Quran kerana manusia. Jangan sesekali baca Al-Quran kerana nak menunjuk kepada manusia yang suara kita ini sedap, yang kita ini pandai berlagu dan sebagainya. Bacalah Al-Quran dengan hasrat kita ingin mempersembahkan ia kepada Allah. We presenting it to Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi present it in the best possible manner, in the best cara yang paling baik kita boleh berikan. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Inna Allah la tah pada situ. Jangan baca tah tetapi tah. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Di situ idgham bi gunnah. Asalnya an, tapi bertemu ya jadi masuk beserta dengan 2 harakat. Yad jangan ada pantulan pada huruf dad. Riba ma ri di situ menjadi nipis. Riba ma sa di hujung lidah. Kadang orang banyak bila huruf yang hampir-hampir dekat ni kadang orang keliru. Masalam bukan masalam tapi masa sa di hujung lidah. Masalam di situ idgham bi gunnah. Asalnya masalan. Asalnya lam tanwin 2 di atas bunyi lan. Tapi bila datang mim lam dengung 2 harakat. Ma jangan jangan luah nanti burung terbang masuk mulut. Ma. Kemudian ba'udatan di situ ikhfa. Asalnya ba'udatan. Asalnya ta tanwin di atas bunyi tan. Tapi bila datang fa tan 2 harakat fama fau jangan jangan baca fau keras bunyi begitu. Dia lin di situ. Fauqaha gitu. Jangan jangan nganga luas. Saya bagi tahu huruf hijaiyah ni dia tak perlu nganga luas. Dia projection wordnya itu ke depan. Baik, cuba dengarkan sekali lagi. Sebelum itu, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share, insya-Allah seterusnya sekali.
Kita minta seorang sekali kita tag kawan-kawan, kita kongsikan di wall kita insya-Allah. Agar ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita dapat pelajari sesuatu, kita juga dapat pahala berkongsi ilmu insya-Allah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat kita teruskan. Kita tahu dalam kita baca ayat-ayat ini banyak hukum-hukum tajwid. Jadi kalau mungkin orang yang dah familiar mungkin boleh faham apa yang saya sampaikan. Kerana terlalu banyak hukum dalam satu-satu ayat itu. Tapi bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru berjinak-jinak ingin memahirkan diri dalam Al-Quran, baik di sana saya kongsikan kami ada medium untuk membantu sahabat-sahabat dengan menjadi ahli cepat Quran. Sahabat-sahabat tak perlu bimbang tentang yuran bulanan ataupun tahunan. Dia tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Hanya ada yuran keahlian sekali saja seumur hidup. Sekali saja seumur hidup menjadi ahli, insya-Allah dapat belajar sampai mati. Kita ajar balik makhraj huruf, kita ajar balik hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Satu persatu secara tersusun dan sistematik. Kalau berminat insya-Allah boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun nanti di akhirnya nanti boleh lihat video yang kita berikan tentang kelebihan kaedah yang kita gunakan insya-Allah. Yang berminat boleh komen di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. Boleh kita lihat ayat seterusnya. Di situ didengungkan 2 harakat. Dua harakat. Jangan baca fa'ammal ladzina amanu. Ramai orang baca begitu. Baca fa'ammal ladzina amanu. Salah. Bacaan yang betul dari segi hukum tajwidnya ialah di situ didengungkan dulu baru masuk malladzi. Ya, jangan kita macam saya katakan awal tadi, jangan kita mengejar kuantiti, nak cepat saja. Jaga kualitinya dengan kita menjaga dari segi undang-undang bacaannya, iaitu hukum-hukum tajwid yang terlibat pada ayat tersebut. Yang mana kena panjang 2 harakat, yang mana tak boleh panjang, yang mana kena 4-5 harakat, yang mana kena 6 harakat, yang mana kena dengung, yang mana tak boleh dengung dan sebagainya. Kena jaga betul-betul. Kena jaga betul-betul. Ya. Baca Al-Quran jangan kita baca sambil lewa. Seperti mana kita baca surat khabar ataupun buku-buku cerita. Bacalah dengan sebaik mungkin. Bayangkan setiap kali kita membaca Al-Quran, itu berkemungkinan kali terakhir kita membacanya. Kerana ajal dan maut itu tidak siapa yang mengetahui bila akan tiba. Jadi oleh itu, bacalah setiap kali kita membaca Al-Quran, bacalah dengan sebaik mungkin. Jagalah disiplinnya. Baik. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Jadi ada beberapa tempat di situ wajibul gunnah ada 2. Pertamanya fa'ammal ladzi 2 harakat, kemudian faya'lamuna an, di situ didengungkan 2 harakat, nahul haqqu mir, di situ hukumnya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang ra, hukum idgham bila gunnah ni ada 2 huruf dia, lam dan ra. Kalau ada nun mati, mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen. Ada nun mati ataupun tanwin, iaitu baris 2 datang selepasnya huruf ra ataupun lam, maka bacalah dengan idgham bila gunnah, iaitu masuk tanpa dengung. Asalnya min rabbihim jadi mir rabbihim, masuk terus di atas ra itu. Sekali lagi dengarkan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Masih lagi ayat yang sama. Ayat ini panjang, jadi kita pendek-pendekkan. Sama. Mim sabdu dengan 2 harakat. Malladzi di ujung lidah, nakafaru fayaquluna madza, dia keluar di situ dia. 4 atau 5 harakat. Di situ
mad jaiz munfasal 4 ataupun 5 harakat. Aradallah, di situ lafzul jalalah 2 harakat dan dibacakan dengan wajah tebal kerana datang sebelumnya huruf dal berbaris atas fathah. Aradallahu bihadza masala, masa dengan masalah salah. Kalau kita baca masalah itu salah. Yang betulnya masalah dan ma'iwat lan menjadi la bila kita waqafkan. Kemudian ada mim kecil di atasnya. Mim itu namanya mim waqaf, waqaf tam, waqaf yang sempurna. Jadi berhenti di situ. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani ada 2 tempat yang dituliskan mim kecil. Pertama, mim kecil yang ekornya ke tepi seperti ini, iaitu waqaf tam. Yang keduanya mim pada hukum iqlab, yang mana ekor mimnya ke bawah. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis insya-Allah sebagai rujukan ahli keluarga dan kawan-kawan kita yang akan join kita mungkin sebentar lagi. Baik, sekali lagi dengarkan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza Baik, kita terus ayat yang seterusnya. Yudillu bihi, yudil didu di tepi lidah, bawakan ke kiri ataupun ke kanan mengikut keselesaan. Yudillu bihi kasi di ujung lidah. Itu asalnya kasiran, tapi bila datang waw jadi idgham bila gunna. 2 harakat. Wa yahdi bihi katsira, gitu ya. Ron menjadi ra kalau kita waqaf. Kalau kita sambung, di situ ada jim kecil namanya waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini boleh berhenti, boleh terus, terpulang. Kalau nafas panjang nak teruskan silakan, tapi jadi kalau teruskan jadi hukum idgham bi gunnah. Katsiran wa ma, kalau begitu teruskan. Kalau kita waqaf katsira, kemudian terus ambil pada wa ma yudillu bihi, dibacakan 4 atau 5 harakat. Illal fasiqin. Baik, dengarkan. Yudillu bihi katsiran كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Boleh insya-Allah kita teruskan dulu sahabat-sahabat. Baik, sebelum itu jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan had, berikan tanda kasih sayang kita kepada Al-Quran, insya-Allah. Semoga saya terus bersemangat dan semakin bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat yang dirahmati dan dicintai Allah sekalian. Baik, kita lihat ayat yang ke-27. Alladzi, hamzah wasal. Bila berada di hadapan, jangan lupa. Bila datang huruf lam, bacalah dengan baris atas. Alladzina yang ikhfa di situ 2 harakat. Quduna ahdallah, lafzul jalalah dibacakan 2 harakat dengan wajah yang tebal. Di situ hukum iqlab, asalnya min. Iqlab iaitu bernukar. Apa yang ditukar? Nun mati. Kepada apa? Kepada mim. Mim yang macam mana? Mim yang nipis. Jadi asalnya bunyi min ba'di jadi min ba'di. Dengan kadar panjang 2 harakat. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen di bawah. Iqlab 2 harakat. Dan di antara tanda iqlab di dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun matinya tidak diberikan tanda mati, tetapi sebaliknya diberikan mim kecil yang ekor mimnya ke bawah. Kalau tadi kita jumpa waqaf tam, ekor mimnya ke tepi. Sekarang ini kita lihat waqaf ekor mimnya ke bawah. Hukum iqlab, bacalah 2 harakat dengan mim yang nipis. Min ba'di misa, sa di hujung lidah.
wa yaq, ada pantulan di situ, qalqalah sughra di situ. Ta'u, ta, jangan dibaca dengan huruf ta, tapi ta. Ta'una ma, 4 ataupun 5 harakat. Amarallahu bihi, juga dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Jadi idgham bila gunnah di situ. Asalnya an yusala, jadi an yusala wa yuf. La nak ke wa itu jangan lambat. Yusala wa yuf siduna fil ard. Baik, insya-Allah kita kalau wakaf di situlah, wakaf di situ mungkin lebih senang. Mungkin kalau nak teruskan jadi kena baca fil ardi ula, fil ardi ula. Tapi kalau kita milih untuk wakaf, kita berhenti fil ard. Tapi kita terus ambil balik ibtidak pada ulaika humul khasirun. Sekali lagi dengarkan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi يقطعون ما أمر الله به. Baik, kalau wakaf di situ ambil balik wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kalau saya wakaf di situ tadi untuk memberikan kemudahan kepada sahabat-sahabat yang mungkin tidak dapat membaca sampai habis fil ard, jadi berhenti pada ma amarallahu bih. Kemudian ambil balik, ibtidak balik pada wa yaqta'u. Baik, sekejap lagi insya-Allah kita akan baca balik daripada awal ayat sehingga akhir, ada ayat 25 sehingga 29. Sekarang kita lihat dulu satu persatu, diharapnya sahabat merasakan mendapat manfaat daripada perkongsian ataupun huraian yang saya berikan. Jika sahabat-sahabat merasakan ianya bermanfaat, minta komen seronoknya cinta Al-Quran. Kalau sahabat-sahabat yang bersama mengikuti pengajian kita ini merasakan perkongsian ini bermanfaat, minta komen seronoknya cinta Al-Quran, dan juga insya-Allah boleh ikuti pengajian kita, insya-Allah kita khatam Al-Quran sama-sama. Kalau boleh saya tahu sahabat-sahabat ada tak yang di sini berhajat nak khatam Al-Quran bersama-sama dengan saya? Kalau ada berhajat mungkin boleh komen nak khatam Al-Quran bersama-sama. Kalau nak khatam Al-Quran bersama-sama, kena ikutilah, kena ikuti. Dan kalau boleh saya minta yang mana nak khatam ini jangan lupa sharekan. Kita panjang-panjangkan ilmu ini insya-Allah. Baik. Sekali lagi dengarkan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bih. Kemudian saya ambil di wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Baik, kita terus ayat yang seterusnya. Kai, jangan baca kai, tak mau. Lihat bibir saya. Yang salahnya kaifatak, jangan baca kai tapi kai. Kaifa takfuruna billahi wa kun. Ikhfa di situ. Tum izhar syafawi. Bunyi saja tum terus masuk. Amwa, bunyi saja izhar syafawi terus masuk. Wa di situ ikhfa baru 2 harakat. Jangan maksudnya
kena jagalah yang mana yang tak boleh panjang, yang mana kena panjang. Izhar syafawi, ingat. Senang cakapnya beginilah. Mungkin ada sahabat-sahabat tolong tulis. Saya bagi tip yang sangat mudah. Apa dia? Kalau sahabat-sahabat jumpa dalam Al-Quran, nun ataupun mim yang ada tanda mati, jangan panjang. Senang cakap. Kalau nak ingat namanya, kalau nun mati, nama hukumnya izhar halqi. Kalau mim mati, izhar syafawi. Tanda dia dalam Al-Quran sama Usmani, nun mati dan mim mati tersebut ada tanda mati. Ada tanda sukun yang macam bulat setengah pun. Bulat setengah, bukan bulat penuh, bulat setengah. Kalau hukum lain seperti idgham bi gunnah, iqlab, kalau iqlab ada tanda mim kecil. Kalau idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan ikhfa, nun mati dia kosong. Begitu beza dia. Baik. Kemudian sekali lagi cuba dengarkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Di situ ha pedas. Jangan baca fa'ah. Kalau fa'ah jadi ha simpul, ha besar. Kemudian ambil balik wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Jangan baca summa yumitukum summa yuhyikum. Salah. Yang betulnya 2 harakat baru masuk ma yumitukum kum. Bunyi saja kum, izhar syafawi terus masuk dengungkan 2 harakat. Ma yuhyikum bunyi saja kum terus masuk. Saya beritahu tadi mim yang ada tanda mati. Thumma ilaihi turja'un. Baik, cuba dengarkan sekali lagi dan ikut bersama-sama. Jangan hanya melihat dan mendengar, sahabat-sahabat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah diharapkan perkongsian ini bermanfaat. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa share dan berikan saya heart dan juga like, insya-Allah. Baik, kita terus ayat yang seterusnya. Huwallazi, ha besar di situ. Huwallazi di ujung lidah, khalaqalakum. Di situ idgham mislain, mim mati bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Ma 2 harakat, fil ardi jami'a. Saya waqaf di situ dulu untuk memudahkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ma'iwat, waqaf an jadi a. Kemudian saya terus ibtidak pada thumma istawa ila as-sama'i fasawwahun. Kadang-kadang di sini yang kadang orang tak tekan. Bila tak tekan jadi fasawwa, bukan fasawwa. Yang betulnya fasawwahunna sab. Kemudian ada pantulan di situ. Ba merupakan salah satu huruf qalqalah. Sab'a samawat. Waqaf di wat itu dengan kadar panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Kemudian terus ibtidak pada wa huwa bikulli syai'in alim. Boleh sahabat-sahabat sekali lagi dengarkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat
wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, ya, jadi diharap huraian-huraian itu sedikit sebanyak memberi nilai tambah dan meningkatkan kualiti sahabat-sahabat, ya, insya-Allah, yang berhajat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Teruskan belajar kerana tidak ada penghujungnya menuntut ilmu ni. Jadi belajarlah, utlubul ilm, kata para cendekiawan ataupun para hukama, orang bijak pandai, belajarlah daripada mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, iaitu daripada mula kita dilahirkan sampailah kita pulang ke dalam ataupun dimasukkan ke dalam liang lahat. Teruskan mencari ilmu. Jangan sesekali merasa diri itu puas dengan ilmu. Man qala annahu alim fahuwa jahil. Itu satu pesanan Nabi SAW. Barang siapa yang merasa dirinya sudah cukup pandai, sesungguhnya dialah orang yang paling jahil ataupun orang yang bodoh. Jadi teruskan menuntut ilmu, teruskan belajar, insya-Allah. Belajar ini adalah satu sifat yang sangat terpuji. Sebab itu betapa Allah ingin menunjukkan pentingnya menuntut ilmu itu. Ayat yang pertama diturunkan menyuruh kepada kita menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita selalulah kita sentiasa cintakan ilmu, cintakan majlis-majlis ilmu. Dan di antara tanda-tanda kita mencintai majlis ilmu adalah kita berkongsi ilmu tersebut. Jadi sebelum kita baca bersama-sama balik daripada awal ayat 25 hingga 29, minta sekali lagi sahabat-sahabat yang baru bersama kita ataupun yang dah tekan, insya-Allah boleh tekan lagi. Tekan sekali lagi button share, insya-Allah. Kongsikan pelajaran ini, dan juga bagi sahabat-sahabat yang insya-Allah ingin mempelajari Al-Quran secara tersusun dan sistematik, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, untuk kami bantu memantapkan makhraj huruf dan mempelajari hukum-hukum tajwid secara tersusun dan sistematik, insya-Allah. Boleh tulis di ruangan komen ataupun layari website www.cepatquran.com. Jangan bimbang tentang yuran bulanan ataupun tahunan, tidak ada komitmen untuk itu. Yuran keahlian hanyalah sekali seumur hidup saja. Boleh belajar sampai mati. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan isti'adzah dan kita baca bersama-sama. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah, diharapnya sahabat-sahabat sikit sebanyak mendapat manfaat daripada perkongsian ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Quran saya bacakan dan saya huraikan sebentar tadi. Jadi sebelum saya berakhir, jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan kongsikan satu video ringkas berdurasi 2 minit 30 saat tentang kaedah yang kami gunakan untuk membantu sahabat-sahabat yang nak belajar daripada awal makhraj huruf dan hukum tajwid secara tersusun dan sistematik. Jadi bagi yang berminat boleh tulis di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran insya-Allah, ataupun boleh layari www.cepatquran.com. Jadi kalau share pun sudah, heart pun sudah, like pun sudah. Jadi insya-Allah saya berakhir di situ. Yang baik daripada Allah. Dan juga sebelum saya lupa, jangan lupa subscribe YouTube channel kita Fatihah TV insya-Allah untuk mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang yang silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi,
kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.